Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sahabat trader. Apa khabar Mr. Gemit? Ya, khabar baik Hafiz. Hafiz apa khabar pada hari ini? Sihat. Okey, seperti biasa sebelum kita mulakan kita punya perbincangan, kita mulakan dulu dengan baca surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya, kepada seluruh umat Islam sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan kepada yang bukan beragama Islam hendaklah bertafakur sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Live. Okey seperti biasa sebelum kita lanjutkan kita punya perbincangan, kita kasih santai-santai sekejap. Okey, kita akan melihat apa kita nak lihat hari ini. Okey. Share screen. Okey, kita tengok okey, boleh tengok dekat skrin Okey, kita sekarang ni tengah kontes sedang berlangsungnya kontes dan ini adalah minggu ketiga dan minggu depan adalah minggu yang terakhir dan 2 minggu ni dah ada dia punya pemenang dia dan minggu ini pemenang dia. Kita tengok ada kita punya saya punya pula. Ada ni dekat promotion. Okey. Ni ada 50 orang pemenang. Sekarang ni ada 6,527 kontester Okey, kita tengok. Yang ni hari ni punya hari ni punya pun dah 10,000 pun. Sekejap dah ada 26,000 Mana nak stop semua? Silent. Mesti simpan kan? Ada bunyi. Okey. Okey. Ini yang sekarang kita tengok winner. Ni minggu kedua. Ni minggu yang pertama tu. Ni minggu yang kedua. Okey, kita tengok minggu yang kedua. Okey, kita tengok nombor 1 berapa dia buat. Tapi minggu ni tak berapa banyak tau. Minggu yang sebelum ni kalau kita tengok hampir 1 juta dia orang grow kan. Tapi minggu ni dia 300,000. Maknanya ramai juga. Ini yang dia punya keuntungan tu turun lebih kurang dekat 3 kali ganda. Begitu juga kalau dekat sini kita boleh nampak sebenarnya orang dekat luar sana banyak mengalami kerugian. Sebab ini yang pro-pro je. Sebab saya nampak dia untung. Tapi keuntungan dia dah kurang 3 kali ganda daripada sebelum ni 900,000. Okey, kita tengok dekat sini Malaysia. Ni kita punya bos. Bos semut. Ini Cikgu Mut Cikgu Mut. Siapa nak belajar Cikgu Mut? Ni dia punya ranking Cikgu Mut.
Okey, nombor 10. Ni 100 USD, 100 USD, 400 lebih lah. Okey, ni Sheila, Izzat ni mungkin dalam grup juga berapa dia buat? Dia buat berapa kali ganda ni? 13 kali ganda 13 kali ganda. Ni kita ada lagi lah ni Muhammad Nur Syami, ada lagi Syiran, dan yang last ni Allah Maha Besar dia Halim banyak juga daripada Ni Malaysia Ni akan first nanti. Ni boleh leading lagi nanti ni. Ni ada Muhammad Saidi. Jadi saya nak beritahu benda ni belum lagi berakhir. Ada lagi 2 minggu, minggu ni dan minggu depan, maknanya boleh lagi daftar je, tak kisah. Daftar Jumaat pun Jumaat boleh trade Dan bonus untuk yang baru daftar extra 100, yang baru daftar boleh claim extra 100, yang dah daftar boleh claim bonus 30 Okey, itu je yang saya nak bagi tahu. Dan lagi satu, siapa yang nak attend kita punya seminar untuk IB seminar IB, siapa yang minat jadi IB, dan juga siapa yang minat nak bersantai-santai dengan kita punya IB, kita ada buka lagi buka lagi attendance untuk seminar. Ada lagi dalam mungkin 10 orang boleh masuk lagi Jadi rebut peluang free je kita dah sewa villa yang besar. Dan villa tu pula dekat dengan pantai. Kolam dia pun dekat tepi pantai, memang cantik. Yang tak pergi memang rugi santai-santai. Tak perlu nak depo apa semua, tak perlu nak bayar, bawa diri sahaja. Makan pun makan besar kita akan sponsor, don't worry. Bawa diri Okey, itu saja untuk iklan hari ini. Okey, saya silakan Segmit untuk teruskan kita punya analisa fundamental. Silakan Segmit. Terima kasih banyak Sir Hafiz. Dan harap semua sihat-sihat hari ni sampai kepada semua. Jadi hari ni saya nak bercerita sedikit tentang apa news yang paling penting. Seperti yang kita tahu, hari ni ialah Monday Monday 17 hari bulan. Jadi kita ada satu news yang sangat-sangat penting kat sini, iaitu kita ada Empire State Manufacturing Index. Jadi seperti yang kita lihat di sini, kita ada negatif 4.3, iaitu sangat kurang daripada kosong sebenarnya. Sangat kurang daripada kosong. Jadi adalah penting untuk kita mendapatkan reading ini melebihi kosong untuk kita tahu yang bahawa ekonomi untuk US akan bagus sebenarnya. Jadi kalau kita melihat apa yang kita ada sebelum ni ialah negatif 1.5, dan ini adalah lebih teruklah sebenarnya, iaitu negatif 4.3. Jadi ini adalah leading indicator. Leading indicator adalah sesuatu yang penting kerana leading indicator boleh menentukan trend. Jadi ini adalah sangat penting. Kita cuma melihat forecast saja, tapi daripada apa yang kita lihat sebelum-sebelum ni ialah kebanyakan forecast yang mereka kata adalah rendah. Tapi apa yang berlaku ialah dia keluar. Jadi masuk Zoom user. Okay, alright. Sorry for inconvenience. Kalau siapa-siapa nak bahasa Inggeris pun boleh, tak ada masalah, saya boleh translatekan dan seperti ini saya dah mudah, tapi saya terpaksa removekan kerana pun dia memberikan masalah juga. Okay, minta maaf Okay. Jadi seperti yang kita dapat lihat, ini adalah leading indicator. Leading indicator mempunyai impact sebanyak 6 ke 12 bulan untuk short term. Kalau long term, dia boleh sebanyak 12 ke 24 bulan. Jadi kita kena lihat kepada news ini pada 8.30 hari ini. Jadi seperti yang sebelum ini, kita boleh tengok apa yang berlaku sebelum ni. Iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Hari Jumaat yang lalu, kita ada core retail sales kita yang berada di 0.1%. Dan ini adalah perkara yang sangat bagus kerana dia melebihi jangkaan daripada negatif 0.1%. Jadi ini telah berlaku ke arah kenaikan US dollar.
Dan seperti yang kita lihat kepada retail sales di sini, apa yang dijangkakan ialah 0.2, tapi apa yang kita ada sini ialah 0.0% ya, iaitu penurunan sedikit ya. Okey. Dan selain daripada itu kita ada prelim ini iaitu 59.8, iaitu kenaikan ya. Kenaikan daripada 58.7 ya yang diforecastkan ya oleh penganalisa ya. Jadi kita melihat bahawa US dollar memang ada penguatan ya daripada Friday yang lalu, dan trend itu telah bersambung ya. Telah bersambung sehingga minggu ni ya. Yang seperti yang kita lihat untuk kita punya Monday ya. Untuk kita punya Monday pada hari ini. Jadi untuk kita tahu apa yang akan berlaku selepas ni, kita akan melihat kepada news seterusnya. Jadi seperti yang kita lihat, seperti yang saya katakan tadi, ya kita mempunyai penurunan ya daripada apa yang analisa katakan. Okey, sekarang ni saya nak bawa anda untuk mengetahui apa fundamental factor yang sangat penting sebenarnya untuk anda lihat pada hari ini ya. Pertama ialah anda boleh pergi kepada gold spot US dollar, iaitu anda boleh type saja XAU/USD. Lepas anda buat begitu, anda boleh tekan news and analysis dan tekan news, ataupun terus scroll ke bawah dan anda akan mendapatkan tiga news di sini yang sangat penting. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, ini adalah selalunya kalau kita nak tahu apa fundamental factor yang sangat penting, kita melihat kepada 2 atau 3 news ya. Sangat cukup sebenarnya, anda tidak perlu cari banyak news dan sebagainya, kerana ini semua adalah news-news yang sangat penting yang mana boleh efekkan market. Kalau anda scroll sedikit ke atas, anda boleh melihat semua news di sini dan semua news di sini juga. News yang telah berlaku ni adalah di sini ya. Jadi anda tahu yang lagi 2 news ni akan keluar nanti ya. Akan keluar nanti. Jadi anda boleh melihat apa yang akan berlaku di 2 news ini sebenarnya. Anda akan tahu apa fundamental factor yang sebenarnya. Jadi seperti yang kita dapat lihat, gold pin below 1650, copper awaits for major production reports. Okey. Kalau kita melihat kepada tajuk ni saja, kita dah dapat satu indication yang mengatakan gold telah dipinkan di bawah 1650. Maksudnya ini adalah dia punya pricing lah yang telah diberikan sebenarnya ya. Dan copper awaits major production reports. Okey. Copper ini kerana dia mempunyai correlation dengan gold ya, kerana dia di bawah metal market. Jadi apa-apa metal market ni kalau dia naik, US dollar akan menurun. Kalau US dollar naik, makanya metal market akan menurun. Jadi seperti yang kita dapat lihat, kita dah tahu daripada sini yang bahawa gold memang mengalami penurunan. Namun kita haruslah mendapatkan fundamental faktor yang penting. Jadi kita buka ni dan kita cek ya apa yang telah berlaku. Selalunya apabila kita melihat kepada perkara ni, kita boleh tengok apa sebenarnya ya yang kita melihat, dia menunggu major production reports. Okey. Jadi kita melihat, okay, gold prices inch higher on Monday but were pinned below key support level as market feared more interest rate hikes by Federal Reserve. While copper markets awaited quarterly production figures from some of the biggest miners in the world due later this week. Okay. Jadi seperti yang kita tahu, kenaikan US dollar adalah disebabkan kenaikan interest rate yang dilakukan oleh Fed. Ini adalah satu fundamental factor yang pertama. Ya. Dan untuk copper ini, copper market, siapa-siapa yang trade copper, ataupun kalau kita nak tahu pasal gold, apa fundamental factor dia, copper ni apa-apa yang berlaku pada copper juga akan efekkan gold juga. Ya. Jadi kalau production untuk copper adalah rendah, makanya kita tahu yang bahawa prices untuk gold akan naik ya. Tapi disebabkan ada Federal Reserve di sini, makanya ianya berlaku sedikit contradiction di sini ya. Tapi tak apa, seperti yang kita tahu pelabur seperti yang kita dapat lihat kepada investor lebih risaukan tentang apa yang Federal Reserve akan buat daripada production copper tersebut ya. Jadi kalau kita melihat lagi tentang apa yang kita ada, bullion prices mark their worst week in 2 months as data showed US inflation will likely take much longer to cool than initially expected. Okay. Seperti yang kita dapat melihat di sini, US inflation akan mengambil satu masa yang sangat lama daripada apa yang dijangkakan. Okey, saya akan connectkan dengan news yang saya dapat sebelum ni. Sebelum ni yang kita tahu yang mereka ada planning untuk menaikkan sehingga 4.2%
ke 4.5% untuk inflasi mereka, inflation rate mereka. Tapi seperti yang kita dapat tahu ya, yang bahawa mereka akan meneruskan trend ini ya sebenarnya, dan tiada apa-apa sign yang mengatakan yang bahawa mereka akan mengurangkan interest rate mereka. Okey. Jadi selain daripada itu, kita lihat kepada apa-apa fundamental factor yang penting ya. Kalau kita tengok US Treasury yield also traded at the highest level since 2008 financial crisis. Maksud dia punya US Treasury dia juga mendapatkan lebih keuntungan ya sebenarnya ya daripada 2008 punya financial crisis. Selain daripada itu, kita boleh tengok lagi ya apa yang paling penting ya. Metal and the steam flash coming. China, the world largest metal importer, has no plans of scaling back its economical damaging zero COVID policy. President Xi Jinping signaled during the 20th National Congress of the Chinese Communist Party on Saturday. Okey, ini adalah satu faktor yang sangat-sangat penting kerana China adalah satu negara ekonomi kedua terbesar di dunia sebenarnya. Jadi kalau apa-apa yang berlaku di China juga akan impactkan kepada metal market. Ya, dan seperti yang kita tahu, dia adalah largest metal importer dan juga dia adalah largest copper importer. Jadi apa yang berlaku ialah sekarang ni mereka mempunyai zero COVID policy dan mereka sebenarnya masih tengah menjaga negara mereka. Jadi banyak daripada production mereka kurang dalam negara mereka, ekonomi mereka rendah dan sebagainya. Sebab itu sebenarnya yuan sebenarnya jatuh ya. Jadi perkara inilah yang menyebabkan US dollar sangat menguat juga disebabkan US China trade. Okey, ini adalah fundamental factor yang penting yang kita kena melihat. Jadi kenapa saya tunjukkan news ini? Kerana daripada news ini saja anda boleh mengetahui apa yang penting untuk anda lihat untuk hari itu. Apa adalah penyambungan trend daripada apa yang berlaku sebelum ni. Jadi anda boleh mengetahui dengan baik sebenarnya apa yang berlaku. Jadi anda tidak perlu untuk melihat kepada banyak news. Tapi ada satu news yang selalu kita yang kita perlu untuk kita tengok, iaitu coincident news. Ya. Pagi tadi pun naik tu ada coincident. Ada coincident news Okey, saya nak terangkan sikitlah. Ya, saya pagi tadi saya sempat baca, lepas tu saya terus bayar. Oh, I see. Ya. 2 jam. 2 jam lepas ya. Coincident news ni boleh anda lihat di Forex Factory Tengok dekat bahagian news bahagian news. Jadi news atau latest stories ini anda boleh melihat Kenapa saya gunakan dua ni supaya sources kita lebih kuat sources kita lebih kuat supaya kita dapat mengetahui apa yang tengah berlaku di market sebenarnya Jadi anda tahu di mana anda ingin cari news yang betul lah. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini 2 jam lepas 2 ke 3 jam. 2 ke 3 jam. 3 jam tu boleh baca ke tu? Ini. Itu boleh dekat. Is a failed bearish technical signal bullish. Oh, ni mengenai most probably technical analysis. Oh, okay. Dia adalah di bawah kategori technical analysis. Jadi ini by any near measures, while historically is historically rich, when it does turn, it would like to be dramatic. This is what happened after the stronger than expected US CPI figures. However, the lack of the follow-through is what one would expect if the greenback's bull move was intact. Still, we expect the dollar super cycle is entering a new phase. The market has practically priced in a 5.0% Fed funds rate. We suspect the unit cycle. Okay. Ni dia buat fundamental analysis lah kan. Ni sebenarnya dia gabungan. Dia adalah gabungan. Dia di bawah technical, tapi dia mempunyai CPI. Dan juga dia juga mengatakan apa yang Fed akan buat. Maksud dia news dekat sini ni bagus juga sebenarnya sebab dia menggabungkan technical dengan dengan fundamental analysis market. Ya, macromarket.com. Ya, yang ini adalah anda boleh lihat sebab saya tengok news dekat sini banyak news daripada Bloomberg, daripada business, daripada Daily FX Jadi dia ada penggabungan lah sebenarnya. Sebenarnya Forex Factory ni dia pun ada dia punya macam dia ambil sources kan daripada banyak sources yang lain juga. Jadi siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut kan
Anda boleh lihat di sinilah. Macam contohnya tengok dollar index. Ini adalah lagi satu perkara yang anda perlu lihat dollar index. Apa-apa yang berlaku kepada dollar index juga sangat penting. Kalau dollar index naik, makanya US dollar pun akan naik juga. Ya. Jadi ini adalah satu lagi fundamental factor yang anda kena lihat. Okey. Lagi satu euro. Apa yang berlaku pada euro? Selalunya euro dengan gold ni dia memang correlation dia adalah memang ada correlation. Kalau selalunya kalau euro turun, gold pun akan turun. Jadi juga adalah perkara yang anda boleh lihat. Okey, Japanese yen. Okey, Japanese yen ni pun ada satu specialty jugalah. Kerana dia adalah satu negara production juga sebenarnya. Ya. Jadi seperti yang kita lihat selalunya kita tak melihat banyak kepada Japanese yen. Tapi sekiranya kita nak dapatkan lebih, macam kita tak dapat nak lihat kepada apa yang tengah berlaku kepada gold ke apa, kita boleh melihat kepada Japanese yen juga. Ya, jadi macam kita akan dapatkan correlation correlation jugalah. Tapi selalu kita tengok euro, macam selalu kita tengok dollar index, kita tengok euro, kita tengok British pound, Canadian pun yes. Yang banyak dia keluar ni BOJ kan. BOJ banyak keluar dengan tu kan. Sebab dia keluar, kita tengok mesti ada impact. Padahal bukannya news pasal gold. Pasal gold, yes. Pasal USD kan. Betul ya. Sebab tu dia macam mana orang kata dia macam dia ada relation dia ada correlation dia. Tapi selalunya macam dia selalu datang apabila gold tak ada direction. Nampak tak? Pasal gold tak ada direction selalu boleh tengok yen tu ada. Itu saya tengok apa dia bergerak. Ini news lain ni. News lain ni. Kenapa kan? Kadang-kadang kita tengok dia gerak mesti kalau tak ada USD, tak ada euro, tak ada British pun akan keluar yen ni. Betul. Ataupun lagi satu Australian dollar. Sudah tak? AUD pun kadang-kadang akan keluar juga bila kita tak ada apa-apa daripada British pound apa kan. AUD akan keluar. Jadi ini benda ni penting untuk kita lihat. Ini memang satu news yang bagus. Kerana dia memberikan kita sedikit fundamental factor yang akan berlaku sebenarnya. Canadian dollar ni sebab Canada dengan Amerika ni dia dekat. Jadi memang banyak dia orang punya import dan ekspor berlaku antara Canada dengan Amerika. Jadi apa yang berlaku di Canada punya ekonomi pun akan efek Amerika juga. Dan apa yang berlaku di Amerika juga akan efek kepada Canada juga. Jadi Canadian pun adalah satu negara yang kita boleh lihatlah untuk kita tahu untuk mata wang US. Ada kalau kita nak tengok macam Jepun atau euro dengan apa tadi dia apa euro dengan euro dengan USD dia berlawanan kan. Tapi kalau kita tengok yang paling bawah tadi kan apa tu di atas sikit ada Australian dollar dia samalah. Betul lah. Yes, betul. Selalunya diorang ada positive correlation tau. Apa yang dikatakan lah ialah positive correlation. Positive tu maksudnya kalau Australian dollar naik, sebenarnya gold pun akan mengalami kenaikan juga kan. Ada kalau euro tadi negative correlation. Negatif lah. Euro negatif. Euro Jepun Canadian. Tapi saya rasa Canadian bukan Canadian bukan negatif. Canadian positif. Sebab Dia dengan Australian. Dia dengan Australia dia dengan Australia betul lah. Positif. Positif. Okey, dia Canadian dengan Australian. Euro dengan British pound negatif. Euro, GBP, Japan kan tiga negatif, tiga positif kot. Bawah dia ada lagi kan. Ada lagi ialah Mexican peso, Chinese yuan pun negatif. Chinese yuan negatif. Mexican peso kita boleh juga tahu Mexican peso sebab Mexican ni dia bergantung kepada kepada Amerika. Sebab ramai daripada orang-orang Mexico pergi ke Amerika untuk bekerja. Tapi kalau kita tengok di news yang yang pagi-pagi tu dia banyak yang news yang pasal ni lah, yang ni kurang ni kurang Jadi yang paling banyak Jepun, GBP,
Kadang-kadang dengan EU kan. Tu je lah yang 3 yang biasa news. Betul. Coincident news Coincident news ya. Jadi itu yang pagi-pagi kadang-kadang dia gerakkan market Yes, betul. Tengok macam Bank of England kan. Tiba-tiba euro akan masuk UK, British pound kan. British pound akan dia masuk. mesti ada salah satu lah. Salah satu. Yang janji yang kita dapat tengok, yang kita faham. Contohlah kita dapat ingat Jepun, EU dengan GBP kan. Dia mesti ada salah satu. Betul. China pun macam banyak dia punya apa? Macam kadang-kadang keluar juga yuan dia. Seperti yang anda dapat lihat selalunya macam inflation, CPI. Bila anda dapat lihat benda tu banyak kali kan dekat news tu, itu adalah benda-benda yang sangat penting. Itu yang macam saya sekarang ni pun saya banyak tengok kepada news yang pagi. Setiap jam saya akan tengok. Kalau macam contoh saya nak trade waktu pagi, jadi setiap jam pagi tu waktu Asia tu kita akan tengok pukul 8 ada tak, pukul 8 ke pukul 9 ke pukul 7 ke, tengok salah satu jam tu dia mesti ada news. Time tu lah kita boleh entry. Kalau ada entry buy, contoh ada analisa buy, jadi kita tengok ada tak news yang menyokong entry tu. Kalau ada dia menyokong entry tu, terus masuk. Betul. Sangat betul. Sangat betul. So itulah sebenarnya memang menarik sebenarnya kalau kita tahu combine kan fundamental dengan technical. Ya betul. Sini pun okey juga kalau anda nak tengok fundamental analysis kan, kalau macam biasa untuk menggunakan forex factory saja pun boleh tengok sini. Macam sini pun dia akan cakap pasal yen, dia akan cakap pasal G20 ya, pasal BOE dan sebagainya. Kerana semua news-news ini adalah di bawah fundamental analysis. Ya. Jadi anda boleh selalu pilih lah, anda nak breaking news ke all news ke apa, fundamental, anda boleh letak stories, most viewed, lepas tu anda apply setting saja. Jadi di sini anda boleh tengoklah apa-apa news yang telah berlaku juga. Sini kebanyakan apa yang mereka cerita kat sini, kebanyakan di investing.com pun ada juga ya. Anda tidak perlu risau kerana anda akan mendapatkan news-news yang lebih kurang je. Apa yang paling penting sebenarnya yang saya lihat daripada dua news ini, kalau contohnya macam news-news di sini dia banyak ambil daripada Bloomberg dan sebagainya, banyak sources yang lain lah sebenarnya yang dia ambil. Tapi kalau kita lihat kepada investing.com, dia buat research dia sendiri. Ini adalah daripada research dia sendiri. Jadi anda boleh gabungkan dua perkara ini, di mana anda sebenarnya boleh mengambil sources lain juga, dan anda boleh tahu apa yang investing.com juga buat. Macam saya, sebab saya biasa guna investing.com, jadi saya banyak mengambil fundamental factor daripada sini untuk saya predict apa yang akan berlaku sebenarnya dalam market lah. Tapi dia lebih kurang sama lah kan? Dia sama je. Macam contoh macam ni lah, macam TV1 dengan TV3. Macam tu kan. Kalau tempoh kejadian tu mungkin ada lewat-lewat sikit. Dan sebagainya lah. Beritanya sama. Sama lah. Cuma kita macam kadang-kadang kita cuma nak kepastian lah. Pastian. Sebab kadang-kadang apa yang mungkin TV1 ada kata, ke mungkin TV3 macam dia ada something yang mungkin dia tak cakap. Mungkin TV3 ada cakap something, TV1 tak cakap. Jadi kita nak dapatkan apa informasi tu. Seberapa banyak informasi yang kita dapat, semakin kukuh lah kita punya forecast. Ya. Jadi macam tu lah, jadi anda boleh tengok juga apa yang berlaku energy review energy, apa yang berlaku. Kadang-kadang apa yang berlaku kepada crude oil juga boleh efek kepada gold juga Ini pun adalah correlation. Apa-apa metal, contohnya aluminium ke crude oil ke copper mereka semua boleh efekkan kepada gold juga. Kalau kita tengok dia jatuh, tapi disebabkan kenapa? Sebab Federal Reserve Jadi kita tahu Federal Reserve ni memang impact dia sangat kuat. Sangat-sangat kuat sebenarnya. Hanya disebabkan dia punya FOMC punya meeting saja, ya mereka sebenarnya boleh menyebabkan gold untuk berada di satu tahap yang sangat kurang untuk satu masa yang lama Jadi mereka sebenarnya dah jatuhkan oil production cut mereka. Mereka memang dah kurangkan sehingga 2 million per barrel dalam sehari. Dan selain daripada itu, kita juga boleh lihat
banyak sebenarnya yang kita boleh melihat yang Rusia ni adalah cuba untuk bergabung dengan Saudi Arabia untuk apa? Untuk kontrolkan untuk energi untuk energi, untuk food ya. Jadi ada Penikoff analysis juga of the fundamental between United States and Saudi Arabia relation that is aligned misaligned expectation. Apa ni Penikoff ni? Ni Penikoff ni adalah seseorang sebenarnya. Dia adalah dia teknik kan? Teknik kot. Bukan teknik. Dia adalah orang sebenarnya. Dia adalah United States punya someone. Jonathan Penikoff. Senior member of Washington. Ya kan teknik sebab cough tu ada teknik juga. Teknik. Kalau ada teknik memang best lah. Tadi kita lihat ada cough tu. Penikoff teknik dia. Penikoff fundamental analysis yang is quite good. Jadi dia pun buat analisis dia juga sebab dia tahu United States dengan Saudi Arabia ada masalah ya. Jadi ini juga adalah satu perkara yang menyebabkan ada perselisihan faham dan ia menyebabkan US dollar menguat juga. US masih mempunyai satu repetition lah di dalam market sebenarnya ya. Walaupun kita tahu yang ekonomi dia sebenarnya tidak berapa bagus pun sekarang, tapi dia masih adalah satu superpower di dunia. Ya. Jadi untuk saya ini sajalah yang saya nak beritahu. Tapi anda boleh baca banyak perkara. Kalau anda ingin pergi kepada ni, selalu ambil dia punya important point saja. Sebab kadang-kadang untuk baca semuanya macam anda mungkin tidak akan suka dan sebagainya. Selalu take the main and key points. Ya. Contoh nak tengok key points ni, okay, baca through je. Contoh, okay, we're down at 7% on the way, giving back US retail sales and consumer price inflation showed that Fed was barely winning in its year-long battle against price pressures. Ini adalah salah satu daripada faktor dia juga. WTI. Ya, ini untuk WTI. Ya. Sebab dia memang penting. Dia tengok apa nak jadi dengan US crude prices tu, apa tu. Ya, dia ada juga dia punya technical strategies mereka yang akan memberikan akan memberikanlah macam support ke ataupun dia punya correction ke apa kan dan sebagainya. Jadi news juga boleh memberikan anda serba sedikit outlook untuk anda sebenarnya juga. Jadi untuk fundamental range untuk hari ini saya melihat yang bahawa dia akan berada di 1650 sehingga 1600. Jadi saya masih berpegang kepada trend bearish kerana saya tidak mempunyai sebarang sebarang news yang boleh menyokong kepada kenaikan gold. Untuk ini adalah untuk sehari tapi coincident kita boleh cek di sini setiap jam ada. Setiap jam ada. Sila perhatikan juga apa yang berlaku kat sini. Sebab kalau ada tiba-tiba news yang akan masuk 33 minit yang lalu dan sebagainya, sila tengoklah. Ya. Sebab itu adalah di bawah coincident. Coincident mempunyai impact dalam market dan perkara itu boleh berlaku secara tiba-tiba. Ya. Jadi perkara yang berlaku secara tiba-tiba bukan di tangan kita lah. Sebenarnya lah. Jadi yang dah biasa tengok chat tu, dah pening kepala tengok chat, tengok news dah pula. Tengok news. Baca sedikit, nanti boleh dapat dah. Sebab bila kita tengok chat, dia turun naik, kita tak tahu dia turun bagaimana. Betul. Bagaimana. Betul. Jadi kalau ada yang membantu kita tengok dia punya arah market, senang sikit Jadi kita cuba tengok kita cuba tengok pakai sebenarnya lah. Bookmap juga pun ada. Dia nak buka. Yang bookmap ni. Saya set yang baru. Oh ya. Okay, nice. Banyak. Okay. Ini saya saja buat yang baru kan. Cantik tu. Okay, ini Bollinger Band. Teknik check band kan. Kita masukkan sekali Bollinger Band. Kalau kita tengok macam ni tengok 2 candle kan. Cikgu Ben nak 3 candle kan. Jadi macam mana jadikan 3 candle? Okeylah 30. Betul tak? Jadilah dia 3 candle. Betul.
Jadi senang tak susah Yang susah tu kita yang buat dia jadi susah. Ni cikgu Ben ni teknik. Ni tak keluar. Okey, ni sekarang keluar. Nampak? Sel Salah. Mana kenapa dia keluar dan kenapa dia turun dekat sini, kita boleh sel. Yang ini kita boleh ambil keputusan sebab dia dah pergi ke support become resistant. Okey, ni nanti. Okey, untuk hari ni jadi minggu yang pertama, jadi kita tengok weekly terus Kita tengok weekly Jadi kalau dekat weekly sekarang ni dia berada dekat mana Jadi dekat sini dia masih lagi meneruskan dia punya penurunan Dan kalau kita tengoklah dekat support sebelum ni dah banyak dia pecahkan Dan sekarang adalah di area sini. Ni satu. Ni kalau dekat time frame yang kecil ni mungkin adalah rally base rally Rally base rally. Bolehlah kita ambil yang sini yang terakhir yang terakhir sebab ini adalah weekly Jadi weekly ni nampak dia macam dia sikit tapi sebenarnya dia besar dan nanti kita boleh tengok dekat time frame yang kecil apa dia dekat area sini. Jadi ini adalah area kita punya base untuk cari buy ke, continue sell ke. Buangkan yang ni. Kita pergi ke daily. Apa dia tak ada dekat daily? Tengok visible. Okay. Dekat daily yang ni dia dah test dia test nanti kemungkinan besar dia akan masuk balik Dan kalau kita tengok dekat sini di daily kalau yang paling hampir pun kita akan cuba ambil dia punya ni support yang paling hampir. Jadi kat sini kita dah nampak yang kecil Dia nampak yang kecil. Jadi kalau dia tembus sini sebenarnya dia adalah relevan. Kenapa dia relevan? Sebab ni adalah zon-zon yang support zon support di time frame yang besar. Jadi yang ni baru dia test kat sini. Mungkin dia ada lagi kat sini, ada lagi kat sini. Jadi dia bersambung. Jadi jangan kita ingat dia sampai sini lepas tu dia naik. Dia boleh naik tapi dia mungkin tak naik banyak. Mungkin dia start sampai area sini lah. Sama juga macam ni, dia start dekat area support become resistant. Jadi bila kita dah tahu yang macam ni, kita tengok dekat time frame kecil sikit. H4 Jadi H4 okay, kita dah boleh ambil dia punya shadow yang ni. Okay, ini adalah yang paling hampir yang paling hampir. Jadi kalau kita yang paling hampir ni maksud saya ialah yang relevan dengan dia punya pergerakan harian iaitu 300 pip kalau tak ada news, kalau ada news dalam 400 ke 500 pip. Okey, kalau nak buang balik pun boleh juga sebab kita ambil yang relevan punya kita ambil yang relevan punya ni dia punya apa ni zone Jadi yang sini adalah zone kalau berlakunya sel ataupun berterusannya sel, ini adalah zone dia. Zone H4 adalah yang paling minima yang kalau kita nak tengok dia punya kekuatan Jadi H1 tu dia boleh tembus, jadi H4 ni dia boleh tembus tapi dia akan pull back dulu. Sama juga dekat macam ni, ini adalah zone
Okay, yang sebelum ni dia ada zone. Tapi yang ni dia dah test kat sini. Yang ni kemungkinan dia retest. Jadi sini ada lagi dalam 300 pip boleh jalan. Dan kalau dia nak naik, makanya kita ambil dekat area sini lah. Area sini. Dan ini area sini dan area atas ni dia lebih kurang dekat. Shadow pun ini tak ada. Jadi boleh juga kita ambil terus daripada yang atas lah, senang. Jadi kemungkinan takut dia boleh buat kenaikan. Dan zone ni pun tak berapa besar dan kita boleh cari buy, cari sell ataupun kita ambil letak kita punya TP dekat area sini. Jadi sini ada dua zone yang hampir-hampir. Ada yang orang ambil kalau di tempat yang kecil di H1 dia akan jadi drop base drop lah kawasan dia. Tapi untuk keselamatan kita ambil je lah yang besar sikit. Dan ini kalau dia naik makanya dia akan pergi dekat area sini sebelum dia buat penurunan. Dan pagi tadi news yang menyatakan bearish tu mungkin stop sekejap. Stop sekejap dia beralih kepada bullish. Dan dekat mana dia nak sampai, mungkin satu dekat area sini dia H4 support become resistance, yang ni dia dah sampai. Jadi boleh juga dia turun. Dan kalau dia naik lagi, maknanya dekat sini ada lagi satu lagi zone lah. Tapi yang sini pun dah kira macam strong. Kalau kita tengok dekat area sini, kita boleh tandakan dekat area sini. Support become resistance dia, kita boleh tengok apa yang ada dekat area situ. Okay, kita tengok dekat time frame kecil. Okay, dekat time frame kecil pun sama juga. Dia adalah support become resistance. Jadi dia ada kebarangkalian dia boleh turun. Dan mungkin juga dekat time frame yang kecil, kalau kita tengok di Bollinger Band, di Bollinger Band mungkin dia keluar. Mungkin lah. Jadi kita cuba tengok ada tak dia buat keluar. Jadi benda tu boleh cari. Nampak? Keluar tak? Kita tengok time yang besar memanglah dia tak keluar. Tapi kenapa dia bergerak? Sebab dia di time yang kecil dia keluar. Iaitu time frame 30. Paling besar time frame 30 dan 3 batang dia keluar. Dan ini cikgu band punya teknik pinky. Jadi boleh guna. Bila dia buat penurunan dan berakhirnya kenaikan di support become resistant yang tadi, maknanya kita dapat tahu sini adalah, ini ada saya punya zone, V-wave zone. Apabila dia buat kenaikan, pastinya dia akan turun dan dia akan patah balik ke V-wave zone. Jadi V-wave zone dia mana? V-wave zone dia adalah yang ni. Jadi kalau dia adalah sell, makanya ambillah TP di area sini. Betul tak? Jadi ambil area TP. Dan kalau ini adalah kenaikan yang sementara dalam penurunan, makanya dia akan tembus lah. Dia akan teruskan perjalanan dia. Dan kita tunggulah kalau ada news yang menyokong kepada penurunan nanti dalam beberapa jam lagi. Yang ni kalau dia turun, saya target masuk dalam kawasan ni balik. Dan kalau ada news yang menyatakan USD weak, maknanya kita boleh hold penurunan dia sampai mana? Sampai yang kita tandakan tadi lah. Dekat zone yang dalam ni balik. Ini adalah zone dia. Jadi kalau sini sampai sini pun banyak juga kalau kita scalping. Apa? 30 pip kalau sampai dekat dalam ni 50 pip juga. 50 pip. Dan kalau dia turun, ini bawahnya ada 100 pip. Tadi kan 300 pip. Jadi tak payah ambil banyak lah. Ambil yang relevan dulu untuk waktu Asia. Maknanya ambil dekat area sini. Dekat area zone V-wave tadi. Jadi kita tengok ni. Okay. Dekat bawah ni apa? Dekat bawah ni saya pilih stokastik yang baru. Biasa stokastik dia ada dua. Jadi kadang-kadang dua cross pun saya pening juga. Jadi saya cari, saya jumpa yang ni pula. IFS stokastik. Jadi yang sini senang dia kita tengok
dia dah bagi macam indikator lah. Yang ni buy, yang ni sell. Betul tak? Kali ni boleh tukar lah. Kalau betul nak biru, tukar lah. Kalau biru tu buy, merah tu sell. Jadi apa-apa yang naik, ini dah oversold. Oversold. Dan kalau kita nak sell, strong sell-nya tu apabila dia masuk balik. Overbought itu dah overbought kan? Sorry. Betul. Overbought. Betul. Overbought. Bawah ni oversold. Ni baik ingat. Kena balik ya. Okey. Jadi kemungkinan besar bila dia masuk kat sini, ni pun mungkin akan bergerak dekat sini. Jadi adakah dia TP di sini? Cuba kita fikir. Betul tak? Adakah dia TP di sini? Kalau ikut logik, dia baru masuk dan ini pun masuk dekat zon yang ni, dan dia masuk ini petandanya dia akan turun sebab dia dah masuk ke zon sell. Dia bukannya dah sampai bawah. Lepas tu dia naik balik, betul tak? Jadi dekat sini kalau kita fikir secara logik lah. Fikir secara logik, dalam penurunan, dan yang ni pun dia baru nak buat penurunan. Jadi bila dia sampai dekat zon ni, mungkin juga ni sampai dekat zon sell. Bila yang biasa saya beritahu, bila masuk dalam zon sell, ni overbought dah masuk balik dalam sell, baru kita boleh sell. Tapi kita dah tahu awal sell daripada pinky punya strategi. Kan? Yang kita tengok di time frame 30 tadi. Jadi sebenarnya ini adalah penerusan. Makanya mungkin ni akan pecah turun bawah. Kita cuba lihat hari ini. Betul ke tak betul? Itu punya prediction. Itu macam kita tengok macam jalan cerita lah. Logik tak logik benda tu kan. Jadi kita boleh gunakan benda ni untuk tapis kebarangkalian dia dan menggunakan gabungan daripada teknik yang kita tahu. Itu tak salah belajar macam-macam teknik. Jadi kita tahu macam mana cara nak gabungkan teknik tu. Betul. Good morning sir. Boleh tak kita dapat notification dari investing.com dan Forever 3? Kena setting kan? Kena setting lah. Boleh kena setting. Cari dia punya setting dia. Cari setting dia. Ini setting dia nanti saya akan berikan lah. Nak bagi sekarang boleh? Sekarang tak ada setting. Saya tak sure. Okey. Ya. Kalau sebab selalu macam saya selalu tengok directly saja. Besok lah. Besok lah. Besok lah. Besok lah kalau join lagi nanti Segimik akan bagi dia punya setting. Saya akan bagi settings tu. Dia akan ajar macam mana cara nak setting news punya notification kan. News punya notification. Okay, kalau ikut prediction Segimik tadi dikata 15 ke 16 16 ke 1650. 16 ya ke 1650. 1650. Ya. Sini kan. Mana dekat atas lagi lah. Atas lagi lah. 1650 bawah tu. 1650. Oh, sorry. Betul lah, atas tu sikit. Kat sini lah. Betul lah. Dah sampai. Dah sampai dah. 1651. 1650. Oh, sini maknanya dia pecah, dia akan naik 1 sampai 16 ni kan. 1660 kan. Dia akan meneruskan penurunan. Meneruskan penurunan. Daripada sana dia akan teruskan daripada 1650 sampai 1600. Oh, 1600. Maknanya 1600 tadi. Jauh lagi Jauh lagi. Jauh lagi besar. Jauh lagi besar. Besar. So, saya ambil untuk untuk daily punya. Ni yang kita tanda tadi. Dia bawah lagi Dia bawah ni. Bawah lagi. Yang ni baru kita ambil yang orang kata yang relevan yang 300 pip Kalau dia news makanya 1650 1600
400 ke 500 pip. Jadi relevan untuk bila adanya news. Betul lah. Betul. Jadi kalau tak ada news pun dia boleh bergerak sampai 300 pip. Goal bila ada news 400 ke 500 pip dia punya tambahan dia. Jadi boleh tunggulah. Okay. Prediction untuk Go tu itu je lah. Ada yang ni kita dah bagi tahu dia punya zone dan saya dah bagi tahu dia buat penurunan sampai mana, dan kalau tembus yang tadi kita anggap dia akan tembus kawasan yang ni, bibit zone yang ni mana dia pergi, kita tunggu jalan news yang menyokong kepada penurunan dia lagi Okay, kalau ada soalan boleh tanya sebab kita akan stop sekejap lagi. Oh, adiknya kita lain yang recommend. Oh, saya selalu mencari. Sebab bukan mencari lah. Saya biasa suka test kan. Banyak je indikator. Jadi test tu ikut kita punya ilmu. Jadi you ada ilmu apa, cari je. Senang. Ya macam sekarang ni, cara dia tu macam tanya soalan tu ada kurang sikit. Jadi bagi saya soalan dia kena ada tambah dengan apa yang kita tahu. Macam contoh, you tahu pasal SNR, cari apa sangkut paut teknik yang menggunakan SNR. Jadi bila kita faham pasal SNR, jadi ada technical indicator yang menggunakan SNR, jadi kita senang faham. Sama juga kalau kita faham pasal stokastik, jadi kita boleh gunakan stokastik. Ataupun cikgu band pakai Bollinger Band, jadi kita cari yang boleh gabungkan dengan Bollinger Band. Macam yang ni dia menggunakan Bollinger Band dan saya nak tahu penerusan dia sampai mana, tu saya pakai stokastik. RSI dengan SNR. RSI ni dia punya movement dia lambat. Jadi kalau lambat dia sesuai untuk trader jenis intraday ataupun swing. Dia tak sesuai untuk scalper. Kalau kita scalper, RSI dia tak sesuai. Bagi saya lah dia tak sesuai. Kalau untuk scalper dia biasa menggunakan stokastik. Gunakan stokastik. Yang ni stokastik dia simple je, type je STOCH tu kan. Okay, jangan pakai yang macam saya pakai ni. Yang ni dia lain sikit. Jadi pakai yang simplenya. Ni untuk scalper lah. Jadi pakai yang ni, stokastik yang ni. Ni yang standardnya. Tapi kalau kita bukan scalper, kena pakai yang lain lah. Kena pakai RSI ataupun yang macam saya ni pun boleh juga kot. Tapi saya lebih kurang dia macam yang stokastik yang biasa. Cuma saya suka yang satu line, jadi saya cari yang satu line. Jadi ini pun under study juga. Yang tadi kita try juga yang kita study, yang saya study ni saya try kat sini tadi. Yang ni saya target dia akan turun lagi lebih daripada kotak ni berdasarkan pada bacaan RSI ni. Yang tadi kita ambil di time frame satu jam Ini 1 jam. Sebab ini dia dah overbought. Dan yang ni tadi ada sell daripada teknik pinky. Jadi dia punya penurunan tu mungkin sampai ke bibit zone, dan bila sampai bibit zone mungkin yang ni sampai bawah, dan bawah ni adalah petanda penerusan sell. Yang ni kalau kita nak sell kita takut kalau tak ada apa-apa teknik, takut sebab dia boleh pergi terus je. Bila dia pergi terus, ni pun boleh pergi terus naik. Dia bukan dia pergi sideways macam ni. Betul sendiri tak? Sebab yang ni dia ada limit dia sampai sini je. Jadi takkan dia nak tembus sampai keluar kan? Betul tak? Jadi dia tak ikut tu. Dia akan standard je. Tapi yang ni boleh naik. Tapi bila dia turun bawah, itu adalah petanda untuk cari sell. Ya, betul. Ini overbought, yang ni oversold.
Boleh ingat ni lah OB kan. Atas ni burung, overboard burung, oversoul tu semut lah, semut di bawah, Semut di bawah. ataupun siput ke apa ke. Dia ingat macam tu je. Ya. Kalau kita selalu macam confuse. Yang tadi saya pun dia confuse sikit. Tadi kena ingat, betul ke tadi? Okey. Overboard, boat. Overboard. What oversoul? B burung ingat burung. BOS. Jadi ada juga indikator kalau kita menggunakan SNR, ada indikator SNR. Dia ada dua, satu indikator, satu lagi strategi. Strategi pun boleh cari strategi. Kalau indikator, kita guna indikator SNR kan. Ni pun ada Kalau nak cari yang dia punya penggunaan dia lebih Ni 14 ni ada 2000, boleh pakai ni. Ni support resistance multi time frame. Jadi boleh try Okey. Yang ni multi time frame punya, dia besar. Yang ni kalau kita pakai, dia boleh kacau juga kita punya kedudukan kita punya chart Dia macam ni dia kacau Dia kadang-kadang kita kena setting sendiri Jadi kalau macam yang tak faham pakai ni, boleh pakai yang SNR breakout ni kan. Boleh pakai lah. Saya ada tengok satu yang breakoutnya dia nak pakai SNR kan. Jadi kita tengok SNR Ni pun bagus, tapi yang ni untuk WTI cantik lah kalau nak guna SNR breakout. Tak ada tulis. Kadang keyword pun problem juga. Spelling salah. Support SUPP. Saya tekan lain Support. Okey. Tengok tu. Pakai yang tu. Ni. Bawah sikit. Ya. Cuba try. Pakai yang ni. Okay. Support resistance levels with breaks Okay. Eli boleh pakai yang ni. Yang ni pun bagus. Saya ada tengok dekat kita punya satu lagi YouTube. YouTube yang lagi apa nama YouTube apa tu? Saya lupa. Kita ada satu channel YouTube kita yang guna ni untuk WTI. Jadi bila dia break, dia memang pergi jauh macam ni Ini resistant jadi dia break dia terus naik yang ni. Yang ni 1, 2, 3. Break SNR yang ni sebenarnya dia adalah besar sikit SNR dia. Maksudnya SNR high low tu apa? Structure. Sebenarnya ni structure. Dia bukan SNR semata-mata, dia lebih kepada structure. Dia dah blend sikit lah dengan structure. Ini strong, ni memang kuat kalau kita pakai ni. Jadi dalam satu structure tu dia ada contoh menaik dia ada motif wave. Kalau dia turun tu corrective wave Jadi masa dia motif sekurang-kurangnya dia ada
2 kali momentum macam ni, 1, 2 paling kurang lah. Biasanya dia akan ada 3. Jadi biasanya situ adalah wave 1, wave 2, ni adalah wave 3. Dalam wave 1 ada satu wave lagi, dalam wave 1 ada wave 3 dalam ni. Jadi kalau kita nampak dekat tapping kecil lah, kalau time yang macam ni kita akan nampak kurang-kurang 2 kali. Ni wave 1, wave 2, wave 3. Wave 3, wave 4, mungkin wave 5. Jadi yang turun nanti pun dia ada satu akan buat ni 2 pump. Jadi sebenarnya benda ni sebenarnya dia ada kena mengena juga dengan teknik juga band. Ini momentum tu sebenarnya ada wave 3. Itu yang saya belajar daripada wave kan, daripada cikgu kan. Yang panjang kalau nak tahu yang wave 3 tu adalah wave yang panjang. Bila ada wave 3, dalam panjang ni pun sebenarnya ada satu lagi wave 3. Jadi kita anggap dia ni 1 kali, 2 kali. Paling kurang 1 kali, 2 kali. Dan ni nampak 1 kali, 2 kali. Wave 1, wave 2. Biasanya wave 3 tu kadang-kadang dia adalah di masa news lah, senang kira. Jadi kalau kita tahu dia adalah wave tu tengah menurun, kita standby lah dia akan buat satu wave panjang, wave 3. Yang mula ini yang saya ajar ni sebiji macam dia kita yang saya dapat mula-mula trade. Tapi kena bayar. Orang 1K. Saya banyak guna Indi. Apa yang saya belajar pasal Insight Technical, saya permudahkan dengan mencari Indi yang ada salin kait. Jadi dia memudahkan saya lah. Saya bukan cari Indi kosong-kosong, kita cari apa yang kita nak pakai. Jadi bila saya belajar, saya tengok cikgu band punya teknik, jadi kita carilah Indi dia yang boleh kita gunakan seiring dengan dia punya teknik. Tinggi juga. Dia kalau 50-50 pun dia masih juga win sebab dia punya SL dia kecil. SL dia kecil, dia punya TP dia besar. Mungkin 1 di sebelah 3 kan. Jadi kalau 1 di sebelah 3 sebenarnya kalau 10 kali trade 4 kali win pun dia still win. Okay. Nanti kalau lanjutan, kalau nak belajar apa nanti jumpa dekat ni lah, jumpa dekat kita punya apa? IB apa tu? IB Camp. Jadi boleh je, kita boleh cuba macam-macam benda dekat situ sebab kita ada masa banyak. Kalau tak pakai indikator boleh ke? Boleh je, tak pakai. Kalau yang tak pakai indikator tadi, yang mula-mula tadi, kita trade tadi kan. Dan first kita memang tak pakai pun indikator. Jadi sebenarnya indikator yang untuk mudahkan je. Jadi kalau yang first kita guna tadi adalah kita mencari zone je sebenarnya. Kita cari zone mana dia nak pergi kan? Sebab dia ada kebarangkalian dia nak pergi naik ke dia nak pergi turun. Kalau dia nak naik dia nak pergi ke support. Kalau dia nak turun dia akan pergi ke resistance. Kalau nak turun dia nak pergi ke support. Jadi kita manalah tahu dia nak pergi atas dulu ke nak pergi bawah. Betul tak? Jadi kadang-kadang indikator tu membantu sebenarnya sebab kita mana tahu ni sekarang ni overbought ke oversold. Orang dah banyak buat sell ke, dah banyak buat buy kan. Jadi sebenarnya ini membantu juga indikator yang ni membantu. Tapi untuk lagi satu, kalau kita tak nak gunakan ni,
maknanya nak cat kosong, kenalah belajar fundamental. Apa yang menggerakkan dia sekarang harga dekat sini? Apa yang menggerakkan dia naik atas? Jadi yang menggerakkan dia naik atas ni tanpa bantuan yang ni, makanya bacalah news yang bagi tadi yang menyatakan bearish tu dah habis buat masa ni dan dia sekarang tengah pergi bullish. Kan? Jadi itu yang pagi-pagi kita cerita pasal indikator. Itu pasal technical dan fundamental. Bukan dia kosong-kosong, dia ada keperluan dia. Jadi yang tak pandai guna yang ni ataupun malas guna yang ni, nak kata saya trader cat dia, chartis kan, cat pakai cat dia, tak ada guna indikator boleh. Tapi kalau kita tengok cat kosong dia, tak boleh nak predik naik ataupun turun, bahaya juga. Kita bukannya betul-betul boleh tahu pergerakan. Jadi sebenarnya yang tahu pergerakan tu dia ada membaca something. Jadi kalau malas tengok news, maknanya tengok yang ni. Okey, Sam. Sebenarnya kadang-kadang kita tengok sipu-sipu dia tak tengok indikator kan. Dia tak pakai indikator kan. Tapi sebenarnya ada benda lain. Kita tak tahu ada yang pakai bookmap ke, ada yang pakai benda lain ke, ada yang baca news ke. Jangan ingat sipu-sipu dia tak tahu baca news dia tahu di belakang dia takkan ajar kita, dia ajar kita teknikal. Bukannya dia nak ajar dua-dua fundamental. Kalau kata indikator tu tak bagus, ada cikgu yang pakai indikator yang lain-lain tu, moving average kan, lambat-lambat moving average. Dia baca menggunakan moving average sahaja. Moving average sahaja dengan Bollinger Band, dan dia tak tengok pun chart. Maksud dia tak ada chart dia kosong, dia cuma ada indikator je. Boleh tak? Ada orang boleh baca tu tak? Baca moving average saja, baca indikator saja tanpa tengok chart. Ada orang boleh tengok chart, boleh tahu pergerakan buy sell kan, sampai mana, sampai support, sampai resistance. Yang ni tak perlu, dia tak tahu pun kat mana support dengan mana resistance. Dia tak tahu benda tu. Dia tak tengok pun ni. Cuma dia boleh tahu menggunakan moving average je. Jadi dekat sini akan nampak banyak line moving average yang macam-macam color. Dan setiap color tu ada maksud-maksud dia. Adalah support, adalah resistance. Dekat mana dia punya TP, kat mana dia punya SL, kat mana dia punya entry, kat mana dia punya re-entry. Semua dia tahu kan. Menggunakan line saja. Itu line moving average ataupun Bollinger Band. Orang tengok Bollinger Band. Tapi Bollinger Band tu sebenarnya moving average juga. Bacaan-bacaan moving average. Jadi semuanya sebenarnya indikator tu bagus. Kalau kita nak tahu, candlestick ni pun sebenarnya indikator juga. Kan? Kalau orang dulu-dulu mana ada pakai memang betul-betul cakap kosong. Tak ada indikator pun tak ada. Chart pun tak ada. Yang dekat bank dulu itu baru betul-betul kosong. Jadi ada yang melihat kepada chart ini sama ada dia pro pakai candlestick ataupun dia tak pakai candlestick, dia pro pakai bar chart. Dia pakai bar chart. Bar chart ni dia tak perlukan indikator yang lain ataupun dia tak perlu tengok pada candlestick, dia tengok bar chart. Yang ni dia mau buat counting elite wave pakai bar chart. Jadi ada juga yang menggunakan line chart. Dia tak perlukan candlestick. Dia tengok line chart dan dia pakai Bollinger Band sahaja. Banyak teknik jangan kita tengok kita belajar chart kosong, kata chart kosong kan. Chart kosong cuma candlestick saja. Ada orang lagi advance pada tu. Dia tengok yang ni pun boleh. Jadi kalau siapa yang nak tengok pada teknik pada yang ni teknik yang ni sebenarnya
dia ada bacaan-bacaan dia, macam contoh dia pecah satu support, dua support lepas tu dia akan balik pada support-support yang sebelum ke, dia ada cara. Itu tengok teknik lah. Macam yang ni dalam penurunan dia berjaya pecahkan yang ni satu, lepas tu 1, 2, 3. Lepas tu dia buat penurunan, dia akan patah balik dekat area sini. 1, nampak? Berjaya pecah, dia turun balik area sini balik. Nampak tak? Kenapa ada buy dekat sini? Sebab dia masuk balik dekat area sini. Kenapa dia balik dekat area sini? Sebab dia dulu dia pernah pecahkan dan dia akan masuk balik. Dan sekarang ni dah dia sampai, apabila dia naik dia akan turun. Mana dia nak turun? Dulu dia pecahkan mana? Dulu dia pecahkan sini. Jadi ini adalah kebarangkalian dia akan turun balik. Itu saya cakap tadi ada sell nanti sampai sini. Dan dia akan berakhir dekat sini. Ini adalah ibu dia. Ibu dia tengah menunggu kat sini. Kalau dia berjaya pecah kat ibu ni, maknanya barulah dia pergi tempat lain. Jauh lagi ke bawah. Kalau tak, dia akan naik balik. Kalau dia support dia punya ibu dia, dia hormat ibu dia, maknanya dia akan naik lah. Okay ya. Bookmap gold hari ni ke mana? Bookmap gold hari ni kalau kita tengok, lebihnya ke bawah. Buy ni ada satu, sell ni ada dua tadi. Buy ada satu upper key, bawah ada dua lower key. Jadi kemungkinan besar sell tu lebih daripada buy. Okay ya. Okey, sampai di sini saja untuk hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada yang bertanya, yang follow kita. Segmen ada apa-apa? Saya tak ada apa-apa. Kalau siapa ada soalan boleh bertanya ya. Oh, syarat trade ini macam yang cikgu apa gitu mesti itulah. Baru lagi tengok bawah. Target, emosi, money management, knowledge fund. Jadi sebenarnya kita ada bad habit. Saya ada orang belajar bad habit. Macam mana nak control bad habit? Jadi kita kena ada satu orang lah yang jaga kita punya kita punya macam bukan, kita kena ada satu orang yang monitor kita punya trading. Iaitu dalam trading tu dia akan tengok kita punya emosi. Emosi itu termasuklah kita punya modal kita, trade kita menggunakan berapa lot, berapa banyak kali kita trade, waktu bila kita trade, dia akan monitor. Tapi untuk jadi yang macam tu, jenis-jenis yang macam tu mungkin yang berbayar banyak lah. Kan dia nak buat macam tu free kan. Jadi kalau tak ada, kita kena buat sendirilah. Yang sama lah macam ni, kita kena buat sendiri. Target kita bergantung kepada kita punya modal. Katakan target untuk betul-betul kalau trading sebenarnya dia ambil dalam 10% ke 20%. Tapi kalau kita dalam kategori investor lah, kita nak invest duit kita, nak growkan sikit-sikit, makanya kita ambil satu hari dalam berapa persen je. Kalau dalam satu bulan dalam 10% je. Kita kena buat kita punya drawdown juga. Itu untuk investment lah. Macam contoh kita ada 1,000 ataupun 10,000, kita nak grow sikit-sikit macam invest kan. Jadi kita kena buat drawdown 5% sehari, maksimum 10%. 10% untuk inilah overall lah kan. Jadi kalau kita dapat kawal benda tu, maknanya kita dapat grow duit kita sikit-sikit. Pernah tengok tak kalau ada orang buat copy trade dia untung ambil sikit je. Orang lain copy trade dia kadang-kadang satu hari 100%. Tapi dia punya copy trade satu hari dia ambil 1 ke 2% je. 1 ke 2% tu dah kira banyak untuk dia. Jadi kalau sebulan mungkin dalam 20%, 30%. Jadi orang tengok dia macam tak pandai trade. Tapi sebenarnya dia trade secara untuk macam teknik investment. Jadi bila teknik investment dia adalah pelaburan ataupun trade untuk jangka masa panjang.
Dia bukan jaga masa pendek, dapat banyak satu hari ni hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dia dapat kumpul-kumpul, jadi hari Mak dia MC balik. Dia bukan jadi macam tu. Dia akan grow duit dia sikit-sikit. Tapi dia adalah continuous dia untuk grow. Jadi kita nak macam mana? Kita nak grow sekejap lepas tu habis, ataupun kita nak grow sikit-sikit lama jadi besar, jadi bukit lah kan. Dalam MT4 tak ada weighted, dalam MT4 tak ada weighted, boleh terangkan kenapa? Kenapa tak ada weighted MT4? Ada je. Saya kalah dengan emosi hari ni. Nak berubah. Tak ada je kan. Okey, saya buka. Soalan lain, dalam MT4 tak ada weighted. Ini MT4 dekat PC ke apa? Dekat PC ataupun dekat handphone? Okey, kalau dekat handphone, okey saya buka. Ada je. Boleh je, ada je. Ada je lagi. Adalah. Nanti WhatsApp je saya 0123791045. Nanti kita beritahu. Tiga 379104 Nanti saya tengok apa problem dia. Mungkin kita salah tengok ke. 1045. Okey, sampai di sini saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi esok hari ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye. Bye-bye pada semua.